kita ada segmen Himat Nasihat kita bersama dengan YB Fadilah Siddiq dan kita nak berkongsi tentang perundangan syariah. Pagi ni kita bersama dengan maafkan saya, siapa tadi? Allahu Akbar. Siti. Siti. Tak bagi Siti. Okey Siti, silakan tanya dengan YB. Okey, baik. Assalamualaikum YB. Salam Siti, silakan. Okey, macam ni. Saya nak tanya tentang bahagian harta pusaka ni. Sebab sebelum ni, sebelum arwah ayah saya meninggal, dia ada macam WhatsApp kan ada black and white kan, tapi dia ada bagi tahulah. Setiap anak ada bahagian-bahagian masing-masing. Maknanya setiap geran tu perseorangan. Satu geran satu orang, satu geran satu orang. Tapi setelah dia meninggal, sebab dia sebelum dia meninggal tu dia belum sempat tukar nama. Tapi bila dia dah meninggal dah, maknanya dikira harta pusaka dan akan dibahagikan semua faraid lah. Okey, jadi masalahnya sekarang ni, bila faraid, setiap geran tu akan ada, macam kami ada 10 orang, 10 nama yang ada dalam geran tu. Maknanya bahagian yang akan dapat dalam setiap geran tu, kalau macam bidang yang besar, akan dapat bahagian besar lah. Macam bahagian bidang yang kecil, akan dapat bahagian kecil. Jadi, persoalan saya, boleh ke, macam contohnya saya nak jual bahagian saya kepada orang lain, contohnya pada sepupu saya, tanpa saya bertanya kepada adik-beradik saya yang lain. Dan yang kedua, saya nak tanya, okey sekarang ni harta pusaka tu dah dijadikan faraid. Tapi masalahnya sekarang ni ada adik-beradik saya yang lain, macam dia usahakan tanah tu, contohnya tanah benang tu, macam satu bidang tanah tu dia buat tenakan lembu. Jadi tanah tu ada bahagian kita juga kan. Tapi sekarang ni dia ambil semua keseluruhan satu bidang tanah tu, diusahakan tenakan, macam kelapa, untuk tanah sawit diusahakan seorang diri, dan hasilnya tu tidak dibahagikan kepada orang lain dah maknanya. Jadi boleh ke kita ambil tindakan kepada hamba Allah tersebut? Okey, terima kasih Siti. Soalan ini saya rasa memang banyak juga berlaku sekali lagi dalam masyarakat. Siti, sebenarnya faraid ini adalah salah satu sahaja yang kita panggil sebagai mekanisme atau cara untuk menguruskan harta pusaka. Ada banyak cara lain. Walau bagaimanapun, saya nak ambil poin yang pertama dulu yang kata ayah ada sebut bahawa setiap anak ada bahagian masing-masing. Sebenarnya bagi saya, walaupun tidak ada black and white, kalau ada persetujuan semua waris, jadi maknanya harta itu boleh dibahagikan mengikut bahagian masing-masing. Maknanya tak perlulah ikut faraid, maknanya masing-masing ada tanah masing-masing dan ini boleh menyelesaikan banyak perkara. Itu yang pertama Siti. Yang kedua, boleh atau tidak Siti tanya dia nak jual bahagian dia tu kepada cousin dia tanpa pengetahuan adik-beradik yang lain. Kalau pembahagiannya adalah faraid, dia kena bagi tahu semua orang. Tapi kalau masing-masing sudah ada bahagian masing-masing, tak perlulah, itu urusan peribadi masing-masing. Jadi kalau nak balik pada cara yang pertama, iaitu pembahagian sebagaimana yang ayah sebut itu, kena pergi mahkamah syariah dan buat pengesahan hibah. Okey. Yang ketiga, yang ditanya kalau ada seorang adik dia yang telah pun, adik-beradik dia yang telah pun mengusahakan ternakan lembu dan telah usahakan tanah itu seorang diri, boleh tak mereka ambil hasil daripada tanah tersebut? Saya punya pandangan begini, yang menjadi faraid adalah tanah, tetapi perusahaan itu adalah perusahaan dia. Jadi tak bolehlah kita kata kita pun berhak ke atas hasil lembur itu, tidak. Jadi saya rasa lebih elok disesuaikan. Saja pandangan saya. Terima kasih. Terima kasih YB. Silakan Nazif tanyakan dengan YB. Okey YB, saya nak tanya. Saya wakil dari isteri kedua. Oh, okey. Menarik hari ini. Alright. Hak isteri kedua lah. Contohnya kalau pembahagian percentage untuk isteri kan, yang isteri punya hak tu, adakah dia bahagi dua ataupun dia bahagi sama setiap seorang percentage tu? Okey, saya dapat soalan tu. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan Aziz. Saya cukup bersemangat pada hari ini mendengar beliau terus terang mewakili persatuan isteri kedua. Ini juga satu lagi. Ini juga satu lagi segmen saya panggil segmen masyarakat yang sangat penting hak-hak isteri
Dan kita jangan pinggirkan ya, sebab mereka juga mempunyai hak, apatah lagi kalau perkahwinan mereka itu adalah sah di sisi undang-undang dan ia mendapat kebenaran daripada mahkamah. Jadi mereka adalah isteri yang sah dan anak-anak mereka juga sah dan mereka juga adalah ahli waris yang mesti diberikan perhatian dan dijamin hak mereka di sisi undang-undang dan hukum syarak. Baik, balik pada soalan dia, bagaimana hak isteri-isteri ini ya, adakah mereka daripada satu bahagian harta pusaka itu dibagi dua ataupun mereka punya hak masing-masing. Puan Aziz, saya nak tegaskan bahawa setiap isteri mempunyai hak masing-masing. Dia tidak bahagi daripada harta satu, katakanlah 10% tu dibagi dua, tidak. Ya? Jadi kalaulah mahkamah dah putuskan bahawa puan adalah waris yang sah dan anak-anak puan adalah waris yang sah, maka setiap daripada mereka dan puan sendiri akan mendapat bahagian masing-masing. Jadi bahagian ni macam ni ya, Cik Rahim. Katakanlah suami meninggal, so 1/4 katakanlah untuk isteri pertama, 1/4 isteri kedua, 1/4 isteri ketiga, 1/4 isteri keempat. Ya, so dia memang bahagian masing-masing. Dia tak ada daripada 1/4 tu bahagi lagi kepada isteri kedua, tiga, empat. Tidak, dia bahagian masing-masing. Dan suami, kalau nak kahwin lain, kadang-kadang kena pandai ya. Kena pandai dan juga ikut peraturan dan undang-undang. Itu saja saya nak pesan untuk pagi ini. Sekian. Maksudnya boleh lah. Boleh, tak ada masalah Cik Rahim. Tapi Apa masalah? kita ikut undang-undang. Dah. Datang jumpa saya dulu, saya nasihat betul-betul. Oh ya ke? Tengoklah jumpa Rahim dulu. Okey.